أول كلامي أهدي سلامي على محمد خير الأنام. أول كلامي أهدي سلامي على محمد أحمد خير الأنام. أهدي صلاتي جزيلا شكري على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurnia inayah izinnya. Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita dipertemukan di malam-malam hari Arafah. InsyaAllah esok kita semua akan berpuasa Arafah. Hari ini hari Tarwiyah. Dan insyaAllah tak ada aral melintang, lusa kita akan bersama-sama menyambut Hari Raya Aidil Adha. Maka insyaAllah pada malam ini dengan masa yang terbatas, saya diminta untuk berkongsi dengan sidang penonton daripada Sekolah Rendah Integrasi Asyakirin. Sebuah tajuk berkisar tentang anak kepada Nabi Allah Ibrahim AS, iaitulah Nabi Ismail. Dalam kegairahan kita berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah yang penuh dengan keberkatan. Menariknya kalau bulan Ramadan 10 malam terakhir, datang bulan Zulhijjah 10 hari sianglah kita katakan, lebih lagi mahal pada bulan Zulhijjah yang pertama. Cantik Allah susun semua. Nak bagi kita peluang-peluang untuk melipat gandakan amal ibadat, amal soleh kita. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menjadi bekalan kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Bila berada di bulan Zulhijjah, nak tak nak antara kisah yang paling masyhur ialah kita akan bercerita tentang bagaimana peristiwa ibadah korban yang banyak merujuk kepada kisah Nabi Allah Ibrahim AS yang diperintahkan melalui mimpi, dan mimpi para Rasul adalah benar, untuk menyembelih anaknya Ismail. Cuma angle yang kita ambil pada malam ini sesuai dengan nama tajuk Borak Parenting, kita akan menceritakan bagaimanakah ikoniknya Nabi Allah Ismail sebagai seorang anak yang soleh. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah, saya mulakan dengan meletakkan asas kadang-kadang orang kita seronok nak dapat anak soleh. Ustaz, macam nak dapat anak soleh, apa yang nak kena buat anak gini. Bagus, at least nombor satu, kita hari ini berada pada satu peringkat, kita bukan sekadar nak anak. Dia kalau kita sorot, pernah sampai satu peringkat orang tak nak anak.
Satu lagi sebelum tu, setengah orang tak nak kahwin, tak nak komitmen. Ni antara cabaran-cabaran yang ada pada hari ini. Nak enjoy, tak nak komitmen. So, dia tak ada komitmen, tak nak kahwin, rasa duduk seorang-seorang bahagia. Maka datanglah macam-macam istilah ataupun usaha untuk mempromosi tak perlu kahwin. Alhamdulillah, benda tu fitrah, tak boleh kena kahwin juga. Itulah pintu nak dapat keluarga bahagia. Duduk seorang-seorang macam mana terasa tidak ada komitmen, dia tidak bahagia. Sebab hidup kita mesti ada pasangan, mesti ada perkongsian. Maka dah berkahwin, mula ada yang kahwin tapi tak nak anak, tak nak komitmen lagi. Tapi Alhamdulillah masyarakat semakin berubah, nak anak. Oh, anak. Alhamdulillah naik lagi satu tingkat. Bukan setakat nak anak soleh. Maknanya kata, dulu aku tak fikir apa, aku fikir nak anak je. Sekarang Alhamdulillah kita berada di zaman orang nak anak dan sangat-sangat berusaha untuk mendapat dan menjadikan anak yang Allah anugerahkan itu sebagai anak yang soleh. Maka hari ini jom kita tengok macam mana kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam menjadi ikon kepada anak soleh. Suka saya katakan bila menyorot kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam, bagi saya yang menjadi asbab kepada terbentuknya karakter kriteria seorang anak soleh, dia bermula daripada ayah dan ibu kepada anak. Tak mustahil, boleh je mak bapak tak dua arah, tak semayang, tak puasa, tidak hidup dengan cara beragama, tiba-tiba anak soleh. Boleh, tak pelik, tak mustahil. Tapi kita ambil yang asas. Saya yakin dan percaya effort daripada mak bapak untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh merupakan kunci dan pintu kepada mendapat anak yang soleh. Dengan bahasa lain, mana mungkin kita nak anak kita soleh tapi kita sendiri tidak soleh. Kitalah kena soleh dan musleh. Mudah-mudahan anak tu pun bukan setakat soleh, juga menjadi seorang anak yang musleh. Boleh melakukan kebaikan, mengundang kebaikan pada orang lain. Maka sebab itu bila kita tengok kisah Nabi Allah Ismail, saya nak menggambarkan Nabi Ismail tu hebat dan pintu kunci kehebatan itu boleh jadi sangat-sangat terkait dengan baiknya ibu dan ayah Nabi Allah Ismail. Dengan arti kata, lesson number 1, mudah-mudahan kita bukan sekadar nak anak kita anak yang soleh, tapi mudah-mudahan kitalah lead by example sebagai ayah dan ibu. Kita dulu menjadi ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak mudah nak ikut sebab model dah ada depan mata. Hero ni dah ada depan mata. Maka mudah-mudahan anak akan sangat terkesan dengan kepribadian, karakter, akhlak yang ada pada seorang ayah ataupun ibu. Maka jom kita tengok kisah Nabi Allah Ismail. Siapa bapa dia? Bapa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Siapa bapa Nabi Ibrahim? Ini adalah rakaman ayat Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam Quran. Azar. Apa namanya? Azar, bapa kepada Nabi Ibrahim. Maka sebab tu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bapa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak beriman. Bukan setakat tidak beriman, bapa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dialah yang membuat berhala. Seperingkat tu. Nak katanya apa? Bapa macam tu, tak mesti anak pun macam tu. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Sebab tu, jangan cepat salahkan ayah. Kadang-kadang datang seorang anak. Alah ustaz, tak payahlah suruh saya semayang, tak payahlah suruh saya puasa apa bagai. Bapa saya pun tak puasa dan saya ditakdirkan hidup begini. Ini semua salah bapa saya, ini salah mak saya, ini salah atuk saya. No. Kita jangan easily put blame on others. Kita yang kena ubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan mengubah nasib satu kaum, melainkan dia sendiri ubah dengan jiwa diri mereka itu sendiri. Maka sebab itu kita tengok Nabi Allah Ibrahim, bapaknya macam tu. Antara tips yang boleh saya berikan ialah Nabi Allah Ibrahim walaupun bapaknya macam tu, lawan Allah, tak sembahyang, sembah berhala, buat berhala, bulan, bintang dan sebagainya. Benda yang menarik bagi saya, Nabi Ibrahim sebagai anak
sentiasa mendoakan yang baik-baik kepada ayahnya. Nabi Ibrahim sentiasa memanggil dengan panggilan baik-baik. Saya sorot ayat-ayat Quran, dialog Nabi Ibrahim bila bercakap dengan bapa dia. Saya tak jumpa perkataan yang kasar, keras, kesat. Seorang anak kepada bapa. Walaupun bapaknya Azar itu sebegitu. Dalam berti kata, kalau tuan-tuan, puan-puan tengok kisah Nabi Ibrahim akan sentiasa menggunakan perkataan Ya Abati. Apa dia? Ya Abati. Ya Abati ni kalau bahasa Arab sangat-sangat lembut. Bukan papa, bukan ayah, tapi dia terus, wahai ayahku yang aku hormat, yang aku kasih, yang aku sanjung, yang aku hormat. Itu ya Abati. Ada lambang kedekatan, kasih sayang dan otoriti ketaatan kepada ayah itu. Begitulah hidup Nabi Allah Ibrahim walaupun bapaknya macam-macam berlaku, tapi tetap sentiasa anaknya Ibrahim memanggil dengan panggilan yang baik-baik terhadap ayahnya sendiri. Di situ yang bila kita tengok, wah menariknya. Kita hari ini minta maaf sebut kadang-kadang dengan ayat, Ustaz, ayah saya tu sembahyang pun tak. Jangan harap saya nak buat baik dengan ayah saya. Na'udzubillah, jangan. Walaupun bapa kita, kalaulah na'udzubillah, ada kelemahan, kekurangan, mungkin na'udzubillah buat maksiat, kita letak itu dosa ayah dengan Allah, kalau betul itu dosa. Kalau tidak, dia macam mana pun dia tetap ayah kita. Dosa kalau ada, itu dia dengan Allah. Kita sebagai anak fikir cara macam mana nak buat kebaikan. Dan manalah tahu dengan kebaikan yang kita buat membuka pintu hati ayah untuk menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim tak berhenti, sentiasa mendoakan, berdialog, cuba terang. Sampailah kepada puncak, kita ringkaskan cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS akhirnya dihumbat ke dalam api atas apa usaha yang dibuat oleh Nabi Ibrahim nak menyedarkan masyarakatnya agar tidak menyembah berhala yang besar itu. Yang dipecahkan Abu Bakar itu akhirnya dihumbat ke dalam api. Yang itulah peristiwa yang kita dapati, apa yang Allah katakan, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera selamat ke atas Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, cuba bayangkan seorang yang berjuang, ajak orang kepada Allah, tiba-tiba akhirnya dihumban dalam api. Takdirnya bila humban dalam api, api itu tidak membakar, api itu tidak panas, api itu sejuk, api itu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Agak-agaklah tuan-tuan, cuba tuan-tuan, puan-puan bayangkan, kita yang buat kebaikan tiba-tiba kena humban dalam api. Dalam kena humban dalam api, tiba-tiba api itu tidak membakar. Agak-agak apa nombor satu yang akan terbit daripada hati kita? Mungkin yang pertama akan datang perasaan, weh tak terbakar pun aku, kau bakarlah lagi. Datang perasaan sombong, bongkar, ego, nak tunjuk kepuasan. Walaupun niat di hati mungkin nak tunjukkan kebesaran Allah. Tapi datang perasaan ego, bongkar. Itu tak berlaku pada Nabi Ibrahim. Kedua, ni jiwa seorang anak yang akan jadi ayah nanti kita cerita. Bila kena humban dalam api, apa perasaan kita tuan-tuan? Mesti marah. Pernah tak tuan-tuan, puan-puan dengar Nabi Allah Ibrahim doa balik ke Allah, ya Allah, bakar diorang balik, diorang bakar aku dengan penuh kezaliman. Itu bukan doa yang kita dengar daripada Nabi Allah Ibrahim. Sebaliknya, ni jiwa seorang ayah yang belum ada anak. Kalau ikut riwayat kata Ibnu Katsir, 86 tahun Nabi Ibrahim tidak ada anak. Tuan-tuan bayangkan 86 tahun berjuang mengajak orang kepada Allah, dia tak ada anak. Agak orang kata, kau sembang banyaklah, anak pun tak ada, cakap ni. Mungkin itu masyarakat zaman sekarang punya mulut. Dan tuan-tuan bayangkan 86 tahun hidup tak ada anak, kena humban dan api keluar-keluar. Sikit pun dia kata, ya Allah bakar dia balik, biar orang rasa macam mana panas apa. Tapi yang datang daripada mulut Nabi Allah Ibrahim AS, dia doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan, tips nombor 2, sama-sama kita yakini the power of doa. Sangat berkesan. Kita ayah, doa tuan-tuan. Kita ibu, doa tuan-tuan. Sebab tu mulut kita jaga, jangan cakap benda yang tak elok. Ia satu doa juga. Lagi-lagi tuan-tuan, puan-puan, kita tak perasan kita cakap dengan penuh emosi. Daripada hati kita. Celaka punya budak, contoh na'udzubillah.
yang itu Allah dengar. Dan kita cakap dengan sepenuh ketulusan, jadi celaka sungguh anak tu kepada kita. Wal'ayazubillah. Lepas tu tuan-tuan, kita diajar untuk jaga mulut. Jangan cakap yang bukan-bukan sebab dia menjadi satu doa. Maka Nabi Allah Ibrahim sebaliknya doa apa? Rabbi habli minas salihin. Macam tak boleh nak brain kita. Orang bakar kita, orang marah kita, kita confirm marah seperti biasa. Kita tak ada buat benda yang salah. Kita nak ajak orang kepada Allah. Kita kena humpan dalam api. Akal akan kata kita maki dia balik. Akal akan kata doa benda tak baik kepada orang yang buat tak baik. Tapi Nabi Allah Ibrahim, Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Ini bagi saya tips yang sangat penting. Doa betul-betul, Ya Allah, aku nak anak. Tapi perasaan tak, habli minas solihin. Aku nak anak yang soleh. Dia tidak habis cakap, aku nak anak. Aku nak anak yang soleh, Ya Allah. Aku nak kaya. Jangan habis kat situ. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan. Kalau kaya tapi tak cukup, sayang juga. Ya Allah, berikanlah aku kaya daripada rezeki-rezekimu yang halal. Berkat. Ujung tambah lagi, mudah-mudahan rezeki ini akan melipat gandakan lagi aku punya derma, sumbangan, bantuan kepada orang ramai. Dibalik semula kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim dalam kena humban dalam api yang tidak membakar dirinya, dia tak ada dendam, tak ada marah, tak ada salahkan siapa, dia cari Allah. Dia tahu diri zalim, dia minta mustajab. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Yang ni yang bila dapat anak yang soleh, kenapa datang ke otak kita? Kenapa dia nak anak tu kena soleh? Sepertinya Nabi Allah Ibrahim, aku nak anak ya Allah. Tapi dia, anak itu bukan untuk aku sangat ya Allah. Aku dah 86 tahun hidup tak ada anak. Okey je sebenarnya. Tapi demi untuk agamamu ya Allah, demi untuk Islam, bagilah aku anak. Mudah-mudahan inilah anak yang soleh yang akan menyambut seruan agamamu. Aku mati esok adalah pewaris. Nak katanya apa? Nak anak, semua orang nak anak. Tapi bezanya kita nak anak yang soleh. Kenapa? Akhirnya untuk agama Allah, anak soleh itu akan berkhidmat, berjuang. Dan mudah-mudahan anak soleh inilah syarat untuk doanya diterima sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kata ada 3 idza mata ibnu Adam, bila matinya seorang anak Adam, yang qatar amaluhu, amalnya terputus melalui 3, kecuali 3 perkara, dan salah satunya ialah waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Yang ni yang kita tengok, subhanallah hebatnya Nabi Allah Ibrahim from the very beginning nak anak, tapi bukan sibuk purposely untuk dia, tapi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah yang kita dapat kisah dia dengan isterinya Sarah travel sana sini. Ada Raja Mesir lah nak ngorat, nak buat benda tak baik tapi gagal. Yang tu akhirnya Raja Mesir itu hadiahkan seorang wanita. Wanita itulah yang bernama Hajar. Yang inilah datang pula fasa kedua, pembentukan anak yang soleh. Dia datang daripada mak bapak yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Tuan-tuan, hidup tak ada anak dengan isteri yang pertama Sarah. Tiba-tiba bila dapat kalau kita katakan hadiah daripada Raja Mesir, dimerdekakan seorang perempuan yang bernama Hajar, tiba-tiba berkahwin, dapat anak. Dan ternyata anak tu anak yang soleh. Allah perintahkan untuk tinggalkan anak itu di bumi Mekah. Tuan-tuan, Mekah pada masa itu kering kontang. Pokok pun tak hidup. Mana dalilnya? Allah sebut dalam Quran, biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Ditinggalkan anak itu di Mekah. Mekah tu apa? Wadin, lembah. Mekah itu lembah. Ghairi dhi zara'in, tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Nak kata apa? Kering kontang Mekah pada masa itu. Tuan-tuan, kalau dah memang air pun tak ada kat Mekah pada masa itu, macam mana tumbuh-tumbuhan nak hidup? Bila tumbuh-tumbuhan tak hidup, macam mana binatang nak hidup? Kalau binatang pun tak hidup, macam mana manusia nak hidup? Ini ekosistem Allah. Tapi Nabi Allah Ibrahim dengan penuh keyakinan, bagi aku anak yang soleh. Nah, Allah bagi anak soleh, itulah namanya Ismail alaihi wassalam.
Bila dapat, tinggalkan anak kat Mekah, jangan kata kering kontang. Subhanallah. Atas yakin, taat dengan perintah Allah, Allah kata tinggalkan, ditinggalkan. Cuma tuan-tuan, dia tidak tinggalkan bodoh-bodoh macam tu. Dia tinggalkan Ismail di hadapan Kaabah dengan berbekalkan buah, ada kata buah kurma dan air. Tinggalkan bekal itu saja. Ingat, Mekah kering kontang. Tumbuhan pun tak hidup, air pun tak ada. Yang tu yang berlaku. Nabi Ibrahim tunjuk kita sebagai bapa, kalau ada amanah, tanggungjawab, perintah daripada Allah, buat. Cuma bukanlah buat dengan sembrono. Satu, asal aku buat. Bukan begitu. Mak bapak didik anak, janji anakku dah besar, dah gemuk. Tak, bukan begitu. Tetapi Nabi Allah Ibrahim ajar, pastikan perintah Allah itu kita tunaikan dengan memenuhi syarat utama. Apa dia? Satu, namanya sunnatullah. Kedua, syariatullah. Atas nama agama, pastikan benda itu betul berlaku. Dia syariatullah, ini benda halal, ni haram. Jangan yang penting anak aku gemuk, sihat, besar, bagilah makanan haram. No, itu bukan tak masuk. Makna kata, mudah-mudahan anak itu dibekalkan dengan satu, dari sudut agama, macam mana anak aku ni? Ni mak dia ada, aku tinggalkan sekali nak perintah Allah, kalau tinggalkan seorang-seorang, ya aku yakin Allah jaga. Tapi secara al-akhdhu bil asbab, aku kena tinggalkan. Ada sebabnya, bahaya tinggalkan anak seorang-seorang. Dalam pada itu bukan setakat ditinggalkan mak yang bernama Hajar, at the same time Nabi Allah Ibrahim tinggalkan air dan buah. Ada kata tamar. Maka di situlah nak katanya apa? Dalam kita yakin taat kepada Allah, dia kena juga ambil dia punya reasoning. Tinggalkannya. Lah, mudah-mudahan. Aku serah kepada Allah, janji selamat, aku yakin. Tetapi aku tinggalkan juga makan dan minum. Masa inilah bila tinggalkan, Nabi Allah Ibrahim beredar. Beredar menuju mana? Riwayat kata menuju ke Palestin. Ingat, Nabi Ibrahim ada seorang lagi isteri yang bernama Sarah. Sarah ni lah duduk kat Palestin. Hajar ni ditinggalkan kat Mekah atas perintah Allah. Maka masa inilah si isteri pula. Tadi suami positif, yakinlah Allah nak bagi, Allah selamatkan, Allah jaga, aku dapat anak soleh. Tuk isterinya pula Allah uji macam mana? Tuan-tuan bayangkan isteri baru lagi, siapa nama Nabi Ismail masih terlalu kecil, masih baru lagi dilahirkan. Masa itu ditinggalkan. Tuan-tuan cuba bayangkan, suami tinggalkan anak dan isteri dekat Mekah yang kering kontang. Panas, tak ada makanan, maknanya selain pada apa yang dibekalkan dah tak ada. Tinggalkan jalan. Si isteri, subhanallah, tuan-tuan, saya nak kata apa, bukan setakat suami, isteri itu sangat penting mainkan peranan. Hajar masa itu bila suami dia Ibrahim beredar pulang, tuan-tuan, puan-puan, biasa ke dengar Hajar guna ayat seperti, bang, pergi rumah isteri tua dah tu? Tak. Peli-peli tak ada. Apa yang datang daripada hati yang bersih. Hello? Rajin okey? Halo, Assalamualaikum. Ada masalah? Macam ada gangguan, ada masalah tadi? Okey. Maka Nabi Allah Ibrahim bila beredar, isterinya dengan sangka baik. Abang tinggal kami macam ni je. Tapi isteri tidak keluarkan kata-kata yang negatif. Sebaliknya bersangka baik. Abang, adakah ini perintah Allah? Dalam erti kata, saya tak faham apa yang abang buat ni. Tapi kalau betul lah benda ini datang daripada Allah, mungkin saya tak faham. Tapi kalau itu perintah Allah, abang terus beredar, abang jangan paling-paling. Subhanallah tuan-tuan, perlunya ibu dan ayah yang sangat-sangat yakin dengan Allah. Ni yang kita kata betul besarkan anak dengan ilmu dengan apa, tapi akhirnya kita serah kepada Allah. Yang ni isterinya apa? Abang saya panggil abang tak paling ni, kenapa abang? Tapi kalau
Abang tak paling ni mesti sebab saya tak fahami perintah Allah. Kalau ini perintah Allah bang, abang tak payah paling, abang terus gerak. Nak kata apa? Isteri pun akan ada insting, suami aku sayang anak aku. Kalau dia paling entah-entah dia tak jadi nak ikut perintah Allah. Ini sangat penting, support system isteri yang support suami. Abang tak apa bang, abang pergilah sembahyang kat masjid. Anak-anak saya jaga bang, insya-Allah. Saya tak dapat pergi bang, anak-anak kita kecil, tapi abang pergi tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi berkat tu, pahala mudah-mudahan kami dapat terbias daripada abang yang pergi masjid. Ini contoh nak meletakkan isteri keluarga support suami yang nak ikut perintah Allah. Dan juga di situ bagi saya penting sangat tuan-tuan apa dia? Eye contact. Nak kata apa? Abang jangan paling, sebab abang paling abang tengok mata saya, abang tak tahan tengok anak. Sebab tu kita yang ada anak, ada isteri, ada suami, puaskan betul-betul mata kita dapat tengok. Dan mata tak dapat nak menipu tuan-tuan, kita tengok betul-betul anak mata bila kita bercakap. Fokuskan kat situ. InsyaAllah terbit rasa kasih dan sayang. Yang ni yang isteri kata, abang jangan paling, abang terus gerak. Bila yang si suami bergerak, Ibrahim tetap sayang anak isteri. Tapi kalau nak berpaling secara body language, tak sanggup isteri support abang jangan paling. Tapi sampai dah ke ujung, dah tak nampak dah, Nabi Ibrahim pun terus berdatangan berdoa kepada Allah. Itu yang tadi minta supaya orang-orang ada perasaan seronok nak datang Mekah. Sebab tu tuan-tuan, tahun ni walaupun kita tak dapat nak buat pergi haji, yang mana selalu pergi umrah tak dapat nak pergi umrah, saya yakin dan percaya yang tak pernah pergi haji, tak pernah pergi umrah, kadang-kadang terdetik daripada mana datang perasaan nak buat haji, buat umrah. Dengan bahasa lain, kita biasa merindui satu tempat yang kita pernah pergi. Rindulah nak balik kampung. Ataupun paling tidak kita lah, sekolah yang dulu kita tinggalkan 30 tahun dulu, teringin nak pergi sekolah. Macam saya belajar dekat Jordan dulu, teringin nak pergi kat Jordan. Macam mana tempat aku buat degree master dulu. Sebab kita pernah sampai, walaupun tempat tu sebenarnya tak ada apa pun, tapi kesan nostalgia sebab kita pernah sampai. Tapi perasaan tak ramai di kalangan kita tak pernah sampai pun Mekah, kenapa tiba-tiba rasa terpanggil, tak pernah pun rindu. Tapi tiba-tiba jadi rindu. Ni tadi doa Nabi Allah Ibrahim, ya Allah mintakanlah orang jadi cenderung, seronok, sayang nak datang ke tanah suci. Yang tu yang akhirnya tuan-tuan, Mekah yang asalnya tumbuhan tak hidup, manusia binatang tak hidup, manusia tak hidup, tiba-tiba datang perasaan kenapa orang boleh datang. Ini pun bermula dengan perasaan kasih sayang Allah. Yang ni yang kalau tuan-tuan perasan, kita dapati bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia dah pergi ke Palestin, dia tinggalkan tadi buah dan air, Hajar sebagai seorang ibu ulang alik Safa Marwah. Sebab tu tuan-tuan hebat kan? Bila bulan-bulan lain cuba sebut hari kebesaran Islam, semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lagi hijrah. Hijrah siapa? Nabi yang berhijrah sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulidun Nabi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi semua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Isra Mi'raj Nabi. Ramadan tak saya kira lah, Isra semua tentang Nabi. Nuzul Quran Nabi, semualah kisah Fathu Makkah ke Perang Badar, semua tentang Nabi SAW. Cantik. Tiba-tiba bila masuk Zulhijjah, cerita tentang Nabi Ibrahim. Yang kita cakap ibadah kurban. Cuba sampai kat Mekah. Mekah yang cukup besar hubungan dengan Islam. Sampai-sampai tengok, nampak kat Mekah, nampak Kaabah. Siapa yang bangunkan Kaabah kalau bukan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail? Tengok, tak nampak nama Nabi Muhammad SAW. Di sebelah Kaabah yang 4 segi ada U-shape warna putih. Namanya apa? Hijir. Hijir apa? Hijir Ismail, anak Nabi Ibrahim. Depan Multazam tu ada binaan kecil emas. Dia panggil apa? Maqam Ibrahim. Tak jauh dari situ, Telaga Zamzam. Siapa yang gali Telaga Zamzam? Keluar mana air tu? Kalau tidak, Hajar ulang alik, keluar dekat kaki Ismail. Ulang aliknya, Hajar itu daripada mana? Safa dan Marwah. Safa dan Marwah tempat yang signifikan untuk sa'i. Siapa yang mula-mula sa'i? Hajar, isteri kepada Nabi Ibrahim. Pendek kata, Mekah sangat sinonim dengan Nabi Ibrahim. Itu yang bila tengok,
Subhanallah. Semua saling terkait. Yang tu yang kita tengok, ditinggalkan Hajar ulang alik Safa Marwah, cari air, keluar air dekat kaki Ismail. Ikut riwayat yang masyhur. Walaupun adalah pendapat-pendapat lain. Yang saya ambil iktibar dari situ, wahai ibu dan ayah, Ibu Awiyah kepada Sekolah Integrasi Asyakirin, apa dia? Ya, kita sebagai suami kita kerja. Tapi kita jangan ingat apa yang kita dapat, kita kerja itu semua duit kita. Kita tak tahu, andai kata isteri tuan-tuan tak bekerja, entah isteri yang tak bekerja itulah hari-hari berdoa minta supaya suami kaya, keluarga kaya. Kita terus claim, aku yang kerja rajin-rajin, aku yang dapat duit, engkau pula nak minta. Jangan. Entah-entah mak bapak duk sibuk claim duit sendiri, usaha sendiri, kita tak tahu entah-entah anak yang kecil itu yang tak ada dosa, hari-hari berdoa kepada Allah. Ya Allah, mak bapak aku asyik bergaduh, duit tak cukup. Kau jadikan orang kaya, ya Allah. Tiba-tiba bila kita kaya, kita lupa entah-entah daripada suara hati anak yang mendoakan itu yang sebenarnya Allah dengar menjadikan kita ada duit. Sebab tu dalam hal ini, keluar air dekat Zam-Zam. Yang bersungguh-sungguh menunaikan ketaatan kepada Allah, Ibrahim. Yang cari air, Hajar. Keluarkan air dekat kaki Ismail. Subhanallah. Tiba-tiba tuan-tuan, kita nak ke penghujung dah. Nabi Allah Ibrahim AS duduk, kalau ikut ayat Quran, memang lamanya di Syam, Palestin. Kalau ikut, falamma balagha ma'ahu sa'ya, kata Allah. Apabila sampai umur boleh berdikari, boleh bekerja, Nabi Allah Ismail. Maka ulama-ulama tafsir letak umur sekitar 13 tahun. Masa itulah bila Nabi Ismail dah umur macam sekitar 13 tahun, di situlah Nabi Ibrahim datang daripada Syam. Mengatakan apa? Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku mimpilah aku sembelih kau. Tuan-tuan, apa respon Ismail bila bapaknya yang tak pernah jenguk lah, kalau kita ikut riwayat, 13 tahun, datang-datang, cakap ayah mimpi ayah sembelih kamu, fanzur madza tara. Apa pandangan kamu wahai anakku? Apa jawab Ismail? Tuan-tuan, Nabi Ismail boleh jawab dengan perkataan yang biasa bapa dia guna, Ibrahim, untuk atuknya Azar. Apa dia guna perkataan? Ya abadi. Soalan tuan-tuan, puan-puan, bila masa Nabi Ismail dengar bapaknya panggil atuknya Azar, kita tak ada kisah pun Nabi Ismail pernah tengok bapaknya jumpa atuknya Azar. Apa panggilannya kita tak pernah tahu pun. Tiba-tiba Nabi Ismail, bapaknya datang, cakap nak sembelih, anaknya boleh panggil, Ya abadi. Wahai ayah yang aku kasih, aku sayang, aku hormat. Saya switch sikit ceritanya. Cuba Hajar punya peranan pula. Seorang anak membesar tak ada bapa. 13 tahun kita katakan. Nabi Ibrahim banyak habis masa dekat Syam, Palestin. Agak-agak anak ni membesar dengan kawan-kawan, bukan seorang-seorang. Membesar dengan kawan-kawan, takkan kawan tak tanya, bapak kau mana? Tak mustahil mungkin kita sekadar berandaian. Zaman sekarang kita katakan, anak pun tanya mak, ayah saya siapa ya? Itu cerita Melayu biasa. Agak-agak mak kalau anak tanya macam tu 13 tahun, mak besarkan anak seorang-seorang. Kalau kena cerita Melayu, drama Melayu, mak akan kata, kau jangan sebut nama bapak kau, dia dah lama mati. Itu cerita Melayu. Tapi saya percaya Hajar tidak begitu. Ini kata peranan ibu nak membentuk anak soleh. Apa dia ibu kata? Saya yakin bila anak tanya ayah mana, orang macam Hajar akan sentiasa menjaga nama baik suaminya, bapa kepada Nabi Ismail. Bapa kamu berjuang, dia berdakwah dekat bumi Syam, Palestin. Jangan takut bapa kau akan balik. Sentiasa bagi semangat. Dia dulu berdepan dengan cabaran. Orang zaman dia ajak kepada sembah Tuhan, dia tak nak. Orang tak nak dengar. Bapa dia sendiri tak dengar. Tapi walaupun bapa dia macam tu, wahai Ismail, ibu yakin ayah kamu akan sentiasa hormat atuk kamu. Panggil pun dengan panggilan ya abadi. Maka tak pelik bila Nabi Ibrahim datang cakap mimpi, aku sembelihkan engkau. Jawapan Nabi Ismail sebagai anak, ya abati fa'al, ayah buat. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah buat, ini perintah Allah. Tengok macam mana perkataan ni. Satu, dia panggil dengan panggilan yang bapaknya panggil atuknya, ya abati. Wahai bapa yang aku hormat, kasih sayang. Kedua, buat ayah,
Cuma menarik, anak ni boleh pula bagi ayat, buat kerana ini perintah Allah. Bukan sebab, buatlah bapak kan bapak, suka hati bapak lah nak buat apa. Tak. Buat ayah kerana ini perintah Allah. Ayah akan dapati saya orang yang sabar. Sila sembelih saya. Kalau gitu. Ya Allah tuan-tuan, saya meletakkan ihfadillah yahfadka. Engkau jaga agama Allah, Allah akan jaga engkau. Tuan-tuan, anak ni Ismail membesar tanpa seorang bapa, membesar dengan begitu hebat baik. Sekarang siapa nak sembelih pun, buat je ayah. Sangat yakin macam bapaknya. Itulah bila dipendekkan cerita, masa nak sembelih itulah Nabi Ibrahim diriwayatkan bawa Nabi Ismail berhampiran dengan Mina, di atas bukit sikit nak sembelih. Masa nak sembelih lah itu, ikut riwayat Ibn Abbas, Nabi Ismail bagi tahu kat bapaknya, ayah, nanti dulu jangan sembelih, kenapa? Ikat saya kuat-kuat. Baju ayah pun ikat kemas-kemas, jangan kena darah saya. Apa maksud dekat situ tuan-tuan? Anak full support apa yang bapa nak buat, walaupun akal kita tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Tapi itulah yang hebatnya, anak support bapa sebab ini perintah Allah. Jangan kasih baju ayah berdarah, nanti mak tengok macam-macam, mak bayang. Sembelih. Masa sembelih itulah Allah pun panggil. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Cukup Ibrahim, kamu dah benarkan janji kau. Kenapa? Tadi kan ayatnya, aku mimpi, aku sedang sembelih engkau. Maka dalam kes ini bapaknya memang sedang sembelih, Allah kata cukup. Sebab bapak betul-betul buat, anak pun betul-betul support. Yang saya pelik tuan-tuan, tadi air Zam-Zam Mekah yang kering kontang, tak ada apa-apa. Tiba-tiba hari ini air Zam-Zam keluar sampai hari ini tak berhenti. Tuan-tuan, kita yang duduk kat Malaysia, mungkin ada yang tak pernah sampai ke bumi Mekah, pun dapat rasa air Zam-Zam. Bukan kita tuan-tuan, satu dunia. Wallahu'alam, bagi saya inilah lambang keberkatan. Telaga Zam-Zam tu tak adalah besar sangat-sangat, tapi satu dunia boleh rasa. Dan saya doakan Islam yang kita anuti ni, tak semua orang beragama Islam, tapi saya doakan semua orang Muslim dan Muslim dapat rasai kenikmatan agama Islam, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dulu kita tengok, subhanallah, air Zam-Zam tu sikit, tapi satu dunia boleh rasa berkat. Bukan setakat habis kat situ tuan-tuan, yang ni nak sembelih ni, bapak sembelih anak, logik kita matilah anak. Tak. Bapak hidup, anak hidup, siap dapat kibas lagi. Matematik kata 2 tolak 1 tinggal 1. Tapi tak, matematik Allah 2 tolak 1 jadi 3. Ibrahim hidup, Ismail hidup, dapat kibas lagi. Tak kat situ tuan-tuan. Ibrahim hidup, Ismail hidup, kibas hidup. Tak lama lepas tu dapat anak baru kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ishak. 4 je. Tuan-tuan, siapa anak Nabi Ishak kalau tak Nabi Yaqub? Siapa anak Nabi Yaqub? Nabi Yusuf. Sebutlah semua Nabi-Nabi Rasul. Inilah keturunan. Sebab tu Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya. Dalam arti kata, jangan takut tuan-tuan. Buatlah kebaikan. Perintah Allah, Allah akan ganti banyak. Ni pun tahniahlah diucapkan kepada pihak sekolah Syakirin. Saya yakin apa yang tuan-tuan buat, ini merupakan satu usaha yang sangat murni, sangat baik untuk kita memastikan mudah-mudahan kerja-kerja kebajikan, kebaikan di sekitar Bandar Seri Putra dan Sekolah Asyakirin keseluruhannya, mudah-mudahan semua sekali mendapat manfaat. Benda yang sama juga dalam bahasa yang mudah saya katakan, don't worry, what you give you get back. Bagi anak pada jalan Allah, Allah bagi lagi, bukan setakat satu anak, dapat pula Ishak. Ingat tuan-tuan, kali ini Nabi Ibrahim dah umur berapa dah? Dapat pula anak Ishak. Asal ingat tak ada anak tau. Sekarang anak lagi, anak lagi. Dan anak bukan calang-calang anak, anak-anak yang soleh-solehah. So macam itulah juga yang bagi saya sebagai kesimpulan, sama-samalah kita buat kebaikan, buat ketaatan, jangan takut. Lagi banyak kita buat baik, lagi banyak Allah ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan saya kira sekarang itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Sama-samalah kita buat kebaikan, bentuk anak jadi anak soleh, mudah-mudahan Allah gantikan dengan banyak-banyak lagi kebaikan. Jangan takut. Saya yakin dan percaya, what you give, you get back. More. Apa yang kita buat, Allah bagi lagi baik. Mudah-mudahan sama-samalah kita jadi orang-orang yang baik, orang soleh. Allah bagi kita anak-anak cucu yang soleh, solehah. Saya kira sekarang itu saja perkongsian. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah kurang silap, kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Syakirin ini terbina daripada tahun 2001 sehingga kini kami mempunyai 3 cawangan. Pertama adalah daripada Taman Ceras Utama, dan yang kedua berada di Alam Damai, dan yang ketiga adalah Bandar Seri Putera bertempat di Kajang, Selangor. Pendidikan kami ini menggunakan silibus Kementerian Pendidikan. Yang kedua, kami menggunakan silibus daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dan yang ketiga kami menggunakan pembelajaran menggunakan silibus Wilayah Persekutuan Jawi sendiri. Peringkat pertama kami bermula daripada peringkat prasekolah. Prasekolah kami ini menggunakan konsep pembelajaran fun learning, iaitu menggabungkan ketiga-tiga silibus integrate kami, iaitu tahfiz, akademik dan agama lah. Jadi untuk pelajar-pelajar pra-tahfiz kami ini, kami menggunakan sistem tahfiz iaitu Al-Hira sendiri, dan yang lain itu lebih kepada pembelajaran 3M lah, membaca, menulis dan mengira. Kami menerapkan untuk sekolah rendah lebih kepada 2 konsep pembelajaran lah, iaitu daripada sudut akademik dan pentarbiahan pelajar itu sendiri. Kokurikulum kami tidak tinggalkan. Kokurikulum kami menggabungkan semua pembelajaran yang ada dalam silibus kementerian, iaitu kokurikulum daripada unit beruniform. Yang kedua, kami menggunakan kelab yang ada sukan, dan yang ketiga kami buat tambahan kepada usrah sendirilah, yang mana pelajar ini bukan setakat kami nak fokus kepada akademik, tetapi kami lebih kepada pentarbiahan pelajar juga. Sekolah menengah kami daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, yang mana sekolah menengah hanya ada di Bandar Seri Putera sahaja, dan insya-Allah kita akan membuat sekolah menengah juga di Alam Damai menggunakan silibus KPM sendiri, dan selebihnya kami lebih kepada proses pentarbiahan pelajar lah. Kami juga mempunyai asrama yang memudahkan kepada orang luar. Konsep asrama kami adalah asrama yang menerapkan semua sistem pembelajaran juga di sekolah, dan mereka akan bawa di asrama lah. Sebagai contoh, pelajar pada asrama ini ada aktiviti dalam pentarbiahan seperti membaca kitab, aktiviti luar seperti taekwondo. Pelajar-pelajar ini diberi ruang kebebasan untuk belajar apa sahaja yang Syakirin sediakan. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, saya kira sebagai kesimpulan, marilah sama-sama kita berusaha sebaik mungkin. Tidak ada sesiapa yang terlambat dan tidak ada sesiapa pun yang sempurna sebenarnya. Sebab tu mudah-mudahan dengan perkongsian saya tidak langsung berniat nak menggambarkan saya seorang bapa yang hebat, suami yang sempurna, tidak sama sekali. Tapi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadikan pengajaran untuk diri sendiri, rasa bertanggungjawab sama-sama untuk kita membangunkan anak-anak kita didik dengan agama. Mudah-mudahan yang dunia pun akan datang sekali. Maka mudah-mudahan saya pun mengucapkan berbanyak tahniah dan terima kasihlah kepada Sekolah Tahfiz Integrasi Syakirin di atas peluang yang diberikan ini. Mudah-mudahan sama-samalah kita jaga anak-anak kita, bentuk generasi yang lebih baik daripada kita sendiri, supaya mudah-mudahan ini pun menjadi pintu sebenarnya anak-anak ni, ladang untuk kita buat pahala sebenarnya. Sudah mati yang ni sembahyang, yang ni doa, yang ni bekerja, yang ni menyumbang derma dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya menjadi pintu-pintu mengalirnya pahala kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah kita bentuk anak kita anak soleh, jiran kita pun bentuk anak-anak yang soleh, dia membentuk masyarakat yang soleh dan bentuk negara yang baik, makmur, sejahtera, dan mudah-mudahan membentuk negara dunia ataupun dunia yang mudah-mudahan berpegang kuat kepada agama Allah SWT. Dan saya yakin percaya Allah pula akan merahmati tanah air kita, dunia kita dengan 1001 macam kebaikan dan keberkatan dunia dan akhirat. Sama-samalah kita tuan-tuan
jaga anak-anak kita, jaga diri kita. Mudah-mudahan semua kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira sekadar itu saja perkongsian untuk malam ini. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, silap, kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جلي رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا الله أكبر الله أكبر يا ستار استر عيوبنا الله أكبر الله أكبر يا معز أعز أمتنا الله أكبر الله أكبر يا مجيب أجب دعانا الله أكبر
أكبر يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا